Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bisiyami Ramadan wa qiyamihi wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Wa sallallahu wa sallama 'ala al-qa'il man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Senang pendengar, senang penonton yang dihormati dan juga diharap keampunan dan juga kebebasan daripada neraka sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dan juga bertakwa, tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa lagi kita berada di dalam bulan mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Pada hari ini, subhanallah, hari yang ke-20, dan juga kita akan lakah malam ini masuk kepada malam 21, dan juga tidak ada beberapa malam lagi yang Ramadan akan bersama dengan kita. Musim beribadat yang Allah Ta'ala hantar kepada kita tidak lama yang akan bersama dengan kita. Maka sedang pendengar, salah satu hadis yang saya nak baca kepada sedang pendengar, iaitu Nabi SAW sebut kata al-a'malu bil khawatim. Al-a'malu bi khawatimiha ataupun bil khawatim, hadis yang diriwayat oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sesungguhnya amalan itu duduk di akhir-akhir, hujung-hujung dia. Mana kata senang pendengar, ibu bapa, adik-adik, kakak, saudara-saudari, mana yang belum daripada ini kita kurang beribadat kepada Ta'ala, puasa, putus gatik tak apalah, tapi kita qada lah kalau putus tu. Semaya tarawih putus, tak urak mana, istighfar, doa kurang. Marilah kita rebut, bersungguh-sungguh untuk nak beribadat kepada Allah Ta'ala pada 10 semalam akhir. 10 malam akhir pada bulan Ramadan ini, kalaulah 10 malam ini kita sungguh-sungguh beribadat kepada Allah Ta'ala, sama ada puasa, sama ada baca Quran, sama ada tarawih, sama ada qiyam, sama ada tahajud, sama ada istighfar dan juga berzikir, baca Quran. Walaupun 20 hari belum daripada ini kita kurang, kita tak urut, kita sibuk, tapi insya-Allah kalaulah kita sungguh-sungguh, nescaya Allah Ta'ala akan ambil kira dengan akhir-akhir bulan Ramadan inilah. Habis itu jangan putus asa, jangan rasa kata kita ni tak urut, kita ni kurang banyak di segi baca Quran baik, di segi amalan ibadat fardi mana-mana baik, kita kurang. Jangan kita putus asa. Kita rebut lagi, kita bersungguh lagi, kita pergi, kita bangkit semangat kita sekali lagi. Dan buat belah mana 10 malam akhir bulan Ramadan ini, kita bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Ta'ala untuk kita nak mencari, dan juga nak mendapat satu kelebihan, iaitu satu malam yang Allah Ta'ala rakyat sendiri di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini baik lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun lebih. Kita ni umur kita tak pasti, kadang-kadang kita nak ibadat sampai kepada 83 tahun. Tak pasti. Tapi dengan sebab kita beribadat pada malam Lailatul Qadar ini, kalau kita nak confirm, nak cerak kata kita dapat malam Lailatul Qadar, iaitu kita beribadat cukup 10 malam. Jangan dok kira kata ulama banyak kata 87 aja dah boleh atur sah. Jangan. Kerana itu pendapat saja ya, tapi hak paling garanti confirm sekali, iaitu kita beribadat cukup 10 malam pada 10 malam akhir, iaitu 10 malam akhir bulan Ramadan ni cerak. Hak ni tak syak kata demoning ni yang ibadat 10 malam cerak confirm, lan persen cerak kata dia ni akan dapat malam Lailatul Qadar. Cerak. Taharrau Lailatul Qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi kata suruh kita cari Lailatul Qadar pada 10 akhir pada bulan Ramadan.
Maka marilah kita rebut, marilah kita sungguh untuk kita dapat dapat kelebihan iaitu malam Lailatul Qadar. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kembali kepada ruangan kita pada hari ini. Iaitu ruangan kita yang kita nak kecek mengenai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang lelaki yang jadi contoh kepada dunia, yang bukan hanya kepada orang Islam saja. Contoh kepada dunia, sama ada dunia Islam dan juga dunia yang bukan Islam. Hari ini orang kafir kena, yang kita dah royak pada minggu dulu. Maka kita akan sambung, iaitu kita akan mengenali lagi yang mana pada halaqah perjumpaan yang pertama, minggu yang pertama. Minggu ini adalah kali yang ketiga dah. Minggu pertama kita dah kecek mengenai dengan rahmat Nabi. Rahmat Nabi, bagaimana rahmat Nabi kepada orang Islam sendiri, kepada orang tepi keliling dia, ataupun orang yang bukan orang Islam. Dan juga kita dah kecek minggu dulu, sentuh sikit, masuk dah sikit mengenai dengan sifat kemaafan Nabi, kemaafan al-afu, kemaafan Nabi SAW. Dan juga kita akan sambung beberapa contoh lagi pada hari ini. Lebih-lebih lagi contoh kemaafan Nabi terhadap orang yang bukan orang Islam. Minggu dulu kita dah royak contoh-contoh yang contoh yang Nabi maaf kepada orang Islam. Ataupun ada beberapa contoh juga yang kita sebut yang bukan orang Islam. Tapi hari ini kita akan sambung, kita akan beri contoh kata Nabi ni, kanhai apa dia kepada orang kafir ni balas mana. Orang Islam tak nak kecek dah dengan sahabat, dengan orang tepi dia, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia. Tapi hari ini kita nak mari kenal kemaafan Nabi terhadap orang yang belum masuk Islam, orang yang mikir jahat terhadap Nabi kadang-kadang. Mikir nak bunuh Nabi, tetapi Nabi maaf kepada dia. Yang terakhir sekali, kita akan dengar bersama beberapa contoh daripada Ustaz Ramli dan juga saya sendiri. Dan juga selepas daripada itu kita akan masuk sifat hilmun Nabi. Apa maksud hilmun Nabi bahasa Melayu kita nak guna? Jangan gaduh lagi. Jangan gaduh. Jangan gaduh Nabi kata kuamrok kop Nabi lah, lebih kurang itu. Dan juga akhir sekali pada hari ini kita akan kenal sifat tawaduk Nabi. Allahu Akbar. Sifat tawaduk Nabi. Dan juga pada minggu depan, minggu yang terakhir, halaqah yang terakhir, kita akan kecek mengenai dengan sifat adil Nabi, keadilan Nabi, karam, kebaikan Nabi, dan juga wafat Nabi SAW pada minggu depan insya-Allah taala. Maka pada hari ini kita akan terus menerus untuk kita dengar, untuk kita baca, untuk kita tengok, untuk jadi syahid payah kepada kita. Nabi kita ni adalah Rasul, adalah seorang manusia yang jadi contoh yang baik sungguh. Kita sendiri pun lebih-lebih lagi yang kita hidup pada negeri yang bukan negeri Islam, kita hidup bersama dengan orang Islam, hidup bersama dengan orang yang bukan Islam. Bagaimana kita nak muamalah, nak ambil contoh daripada Nabi dalam kita nak muamalah petik sampan kaptang sasanik timacai Muslim. Maka kita sila Ustaz Ramli, maka falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada peminat kita, kepada sedang pendengar semua yang mana di rumah dah, yang kita sekarang ni pada bulan Ramadan. Mudah kita kata ni kita sekarang dah menujulah hujung pada bulan Ramadan dah. Iaitu kita dah lalu 20 hari ataupun kita kata ni dua dari tiga kita dah lalu habis dah, mudah kata dah. Ada 10 akhir Ramadan kita nak tinggal, ataupun Ramadan nak tinggal kita dah. Maka ini adalah yang kata kita ni sangat risau, atau kita ni rasa sedih hati juga kalau kita ni dah lalu 20 hari ni kita tidak banyak amalan lagi. Amalan baik kita bawa sekarang sikit nah, mudah kata. Ataupun setengah orang tu Quran dia tak ada mana lagi, mudah kata. Kita ni lakar 20 hari dah, Quran ni tak sampai 20 juz lagi. Dah. Setengah orang ni tak sampai 20 lah. Buat lagu mana? Pada kepada bulan Ramadan ni nak kita dah baca sama, baca hadis, baca ayat Quran rak. Tawai atau wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Hendaklah kamu cepat-cepatlah. Tawai ayat wasari'u. Cepat-cepatlah. Gimana? Gi kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita duduk di bulan Ramadan kita tak sungguh mana? Sekarang pun kita dah lalu 20 hari dah kata dah. Ikutlah kita nak kata dah bulan yang pengampun, bulan yang selamat kita dah api neraka. Nak tanya kata kita ni 20 hari hal lepas dah kita buat gapo gatik pada bulan Ramadan untuk kita sendiri. Mungkin untuk lain dak.
Kita buat semua untuk kita sendiri. Kita jangan jadi orang yang buat ibadat sebagai tikebbu, orang panggil. Lagu mana buat ibadat tikebbu? Iaitu pilih hari-hari yang kita nak buat ibadat, kita buat. Contohnya 10 akhir Ramadan ni kita ada kelebihan Lailatul Qadar mana tak boleh kecek dah saat ni. Kita jangan jadi orang yang buat ibadat sebagai tikebbu. Kalau tikebbu ni kena tak kena tu biasa dah tu. Dah. Kita jangan jadi orang tikebbu. Kalau ketika semua kena cerak dah kata. Tu. Jangan jadi orang yang tak apalah aku nak beribadat pada bulan Ramadan pada 10 akhir ni malam 21, malam 25. Tak sel jadi orang lagu tu. Kerana kita ni orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita penuh hati nak ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hajar kita. Taharrau Lailatul Qadri. Adalah kamu cari Lailatul pada 10 akhir Ramadan. Tak nak cari malam itu saja. Cari 10 hari selalu dah. Jangan tikebbu. Kalau tikebbu jemput undi ni kena ratik tak kena ratik. Nak buat lagu mana tak tahu kita ni mula cerak dah kata. Kalau sedekah kita bagi sedekah dah. 10 malam ni ada sedekah pada tiap-tiap malam. Tak banyak tak apa. Takutnya sedekah banyak pada malam yang tertentu, tak betul malam lain lekat rugi kita. Bukan rugi mana kata tak boleh pahala, tak boleh pahala juga tapi tak banyak. Nak buat lagu mana yang itu kita bagi duit kita, hak ni nak sedekah ni bagi juga 10 malam selalu dah. Kena cerak dah benda orang. Bagi juga amalan kita. So niat atau malam mana aku wajing, aku nak banyak. Buat banyak semua 10 malam ni. Dah. Lagu ni puas hati cerak dah benda kata dah. Dah. Itulah kita besar kita semua ni 10 hari lagi kita berada pada bulan Ramadan. Kita buat puas hati sungguh orang panggil. Kerja tak nak kerja dah masalah ni. Duduk rumah saja dah kata. Banyakkan baca Al-Quran, banyakkan amalan as-salihah. Banyakkan sedekah jariah, banyakkan sedekah untuk kita sendiri, sedekah untuk orang lagi, banyak kita buat amalan yang baik pada bulan Ramadan. Maka alhamdulillah sudah mendengar semua, kita akan masuk tajuk kita yang kita tunggu-tunggu, iaitu kemaafan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dah minggu lepas, iaitu Nabi kita ni bermuamalah dengan sahabat dia ni penuh dengan sifat maaf. Sahabat dia, kalau kita kata tak apalah sahabat dia tu ia sesama orang Islam, duk kali nak makan Nabi. Hari ni nak tengok contoh juga. Nak kata kemaafan Nabi ni bukan sekadar kata orang Islam saja dak, bukan sekadar sahabat saja dak. Bahkan kemaafan Nabi ni tersebar kepada segala orang. Sehingga orang kafir pun lagu tu juga sama. Nabi kita ni bermuamalah sama. Kadang-kadang tak beza. Di antara sahabat dia dengan orang kafir ni sama Nabi buat. Tengok contoh di sini. Iaitu cerita ni boleh jadi setengah orang biasa dengar, setengah orang tak biasa dengar. Tak kita nak ambil semua ni, nak berita ni boleh faham bersama dengan cerita, dengan kita ambil ibrah di sini. Iaitu hadis ni riwayat Ibn Ishaq, iaitu ada dua orang musyrikin. Bukan Islam ni, ya orang kafir. Namanya tak Umar ibn Wahb bin Al-Jumahi dengan Safwan ibn Umayyah. Dua-dua orang ni duk kecek. Kecek harga apa tu? Duk kecek apa ke badan. Kerana dua orang ni masuk pakai badan juga, tapi tak mati, tak kena igat, tak kena tahu panggil. Klik muka duk kecek dua orang ni. Oh, kita nyanyolah, kita kena bunuh kamar. Kena nak bunuh kamar. Kena bunuh 70 orang, kena tahu 70 orang. Klik kecek hatullah ni ya. Buat lagu mana ni? Kecek kau sedih panggil. Kecek kau panah. Dah. Ya kena buat lagu mana kita nak ambil balas? Nak bunuh Nabi nak buat lagu mana? Nak balas ke panggil. Dia kecek dengan Safwan tak. Sehingga digelarkan Umar ibn Wahb al-Jumahi iaitu rak. Wa kana Umar ibn Wahb syaitan min syayatin Quraisy. Jahat sekali dah berkata. Tidak ada orang dah. Dah. Digelarkan Umar saat ini itu adalah salah satu syaitan Quraisy. Jahat sekali dah. Berkata kalau orang yang kita kalau balik syaitan teruk dah lah berkata dah. Dah fikir baik dak lagu ni. Dia adalah orang yang duk khianat Nabi semua. Penyakit di Nabi, penyakit di sahabat Nabi. Segala kejahatan buat kepada orang Islam, buat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kecek dengan Safwan ibn Umayyah buat lagu mana? Ya sebut tu baik mulut dia dak kecek dengan saya kata, kalau aku ni tidak ada hutang yang kena bayar, tidak ada anak isteri yang kena cara, nascaya aku ni make pedai pergi bunuh Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Koyak lagu ni.
Safwan dengar lagu ni tak. Mereka kata orang jahat sama jahat tak. Ambil peluang ni. Tak apa kala tu tak. Aku nak bayar hutang semua. Allah, jadi juga orang jahat tak. Orang jahat tu lah jahat orang panggil. Tak apa, hutang semua aku bayar semua. Anak-anak muslim aku nak cari kalau mati. Oh, sedap lah lagu ni, nak semangat molek panggil tak. Buat orang ni, apa tu dengar ada Safwan ayat lagu tu tak. Penuh hati. Merata apa yang Allah sungguh kalau ni tak. Aku bersyukur lah masa. Lalu tu lah ambil pada dia tak. Pergi celuk dalam ubat angin. Racun lah. Mudah kata kalau kena Nabi tak mati pun racun ni bunuh Nabi. Siapa tahu tu. Buat rancangan dia untuk nak bunuh Nabi. Naik kuda dia tak. Mai siapa kata Bami Al-Madinah Al-Munawwarah? Seorang dia. Dia mari tak. Satu tujuan nak bunuh Nabi. Yang kedua kerana anak dia kena igat juga. Anak dia ditawar pada perang Badar. Duduk di mana? Al-Madinah. Jadi celai igat tak. Kena igat. Tujuan asal iaitu nak mari bunuh Nabi. Yang kedua nak mari tengok mari zarah anak dia. Apabila siapa kau dah Bami Al-Madinah Al-Munawwarah? Ya orang kau ni niat mari tak molek ni. Nampak rupa tak comel dah. Mari kita tengok kandai bergepa dari muslim tengok tak molek dah panggil. Dah. Kita tengok beza di antara orang mari niat baik, niat tak molek tengok. Tengok tahu dah. Orang curi dah tahu. Mari orang apa hita-hita kira tangan getar ke kecek tak molek ni. Yalah tu. Ada alamat tak molek ke panggil. Kalau orang mari molek, assalamualaikum. Yalah lain dah. Dah. Umar tengok kepada Umar saya. Kejut tengok. Pelik lagu ni. Lagu ni dia kata bukan mari molek juga dia kata. Dah. Mari lagu ni bukan mari nak muhtadian bal mu'tadian Umar raya. Mari lagu ni bukan nak cari hidayah dak. Bukan mari nak menyakiti kata Nabi. Umar pergi dah. Umar terkenal Umar dah. Umar tengok orang nak menyakiti Nabi kan Nabi selalu dah ni. Orang bekai panggil. Orang debeh. Gagah tu besar. Enggak pergi. Pergi Umar tak. Goyak Nabi. Wahai Nabi, Umar mari. Aku tahu, aku tengok ada muka dia ni bukan mari molek cerak. Mari nak kenak, mari nak bunuh-bunuh ni. Goyak tu Nabi. Nabi tak apa, yang masuk lagi. Dah. Oh, ayo jumpa aku. Dah. Nabi ni mudah tak ada kata. Mbak gigi kat tak lain. Ada. Tapi mbak jumpa aku je nak apa. Umar ni kata, Umar ni orang berkata orang sangat jaga Nabi Muhammad jadi bodyguard yang sangat bijak orang ni tak. Goyak kada orang Ansar kata tak, gih masuk ramai-ramai. Seorang ya orang jahat ni. Takutnya berlaku tak molek tak ada nak khabar. Tak ada nak kawal tak. Gih masuk ramai tapi masuk gila Fatim molek kata dia, takut berlaku benda tak molek. Allahu akbar. Umar takut kena Nabi, saya tu Nabi ni Umar ni. Umar ikat dah orang ni. Ikat Umar tak. Ikat mana tahu orang tu, ambil garing ikat tangan belakang tak. Dah. Ambil pada ikat belakang juga. Tak si pergi pada tak si tangan duk gepan mana tak. Ikat tubuh dia. Orang Ansar Umar pergi jumpa dengan Nabi tak. Nabi kata lepas dia. Lepas tak jadi ikat tadi. Pada dia kelik. Allahu akbar. Berasa lagu mana orang jahat kan jadi lagu ni. Orang jahat mari nak bunuh Nabi tak. Pergi jumpa dengan orang yang kena bunuh tak. Kecek lagu ni, kecek lembut. Nabi terlepas ya. Saya ikat dia. Wipa dia klik. Nabi kecek dengan molek. Nabi tanya dia tak. Mu mai buat apa ni? Dah. Mai buat apa tanya mula-mula. Dia kata aku mari ni kerana anakku kena igat. Anakku ni mu igat je dalam perang Badar dulu. Nabi kata tu pedai mu buat apa tu kak? Nabi tanya Nabi ni tahu dah. Cuma nak kecek buaya, rasa salah diri ke panggil. Kita dak pedai ke biasa lah, bawa biasa tak. Nak tanya lagi. Tanya soalan tu lo jawab sepatutnya itu ku mari ni. Bukan mari ni ada jahat dak mari. Tujuannya mari nak tengok anakku duduk lagu mana. Mari nak pasal kata pada molek sikit anakku dalam gok di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahu tu ya kaya. Tapi tujuan yang asas hak dia mari Umar iaitu niat nak bunuh Nabi. Tengoklah beza di antara Nabi dengan dia. Nabi di Mekah, keluar di Mekah pergi Al-Madinah Al-Munawwarah untuk nak sebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak sebarkan cahaya agama Al-Islam. Umar mari Mekah juga pergi Al-Madinah untuk dia nak
padamkan api agama al-Islam. Untuk nak hancurkan agama al-Islam. Dua-dua orang mari tempat yang sama, tujuan yang balik orang panggil. Tujuan tak sama. Akhir sekali tak. Nabi tanya, dia jawab hak tolong. Nabi tanya, jawab hak tolong. Itu kemarin ni, niat nak tolong, niat nak tengok, anak kunyat tu ya. Akhir sekali, Nabi rayak dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal qa'adta anta wa Safwan ibn Umayyah fil hijri fazakartu ma ashabal qalib min Quraisy. Hadis tak panjang mana kita yang mana selalu tak. Nabi kata bahkan mung ni dengan Safwan ibn Umayyah duk kecek. Duk kecek apa ibadah. Iaitu Nabi royak semua hak rahsia di antara dia dengan Safwan saat ni. Allahu akbar. Umar kejut. Nabi tahu mana. Mudah kata dia kecek kesulit dia nak bunuh Nabi ni, dia dengan Safwan dua orang tu ya. Tak siapa orang tahu. Pasal kada semata munya ayat orang, ya. Aku nak ayat apa? Aku upah mung dah kata. Aku nak bayar hutang dah mung, aku nak cari anak mung. Aku nak ayat apa? Dua-dua orang nak jaga kesulitan. Dia cepat dengan Nabi buka rahsia habis. Goyak kena 2-3 temu dengan Safwan kecek lagu tu lagu ni. Setengah Safwan ayat kata, aku nak cari anak mung, aku nak bayar hutang mung. Buat lagu mana? Saya kecek lagu tu tak. Nabi ayat kata, wallahu hailun bainaka wa baina zalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jaga benda tu. Benda tu tak akan berlaku cerak, iaitu rancang kamu nak bunuh ku ni tak berlaku cerak dah. Nah, lihat dia. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi juga, iaitu Tuhan ni, Nabi kita ni tahu. Wahyu ni, wahyu dah ni. Nabi tahu tu, mari gapo nak berlaku lagu tahu. Akhir sekali tak. Orang hak niat nak bunuh Nabi, mata merah, hati kerah, hak nak bunuh Nabi. Akhir sekali tak. Tengok di sini tak. Dia kata tak, hati aku hari tu serupa dengan kayu buruk hak ais serah masuk sikit. Lagu mana? Iaitu tak hatiku yak kerah tak. Qalmuk. Cihabis hak aku marah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang kayu buruk, air dikena dia serah cibasah habis. Sepatulah hatiku, dia kata tak. Ambil semenjak sebelum tu aku ni benci dengan Nabi, benci agama al-Islam, niat nak bunuh Nabi, niat sepenuh hati nak bunuh Nabi pun dah kata. Apa tu Nabi kecek lagu tu semua tak. Buat aku yakin kata Nabi ni adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai siapa kata dia. Buat aku ni habis. Akhir sekali qala Umar asyhadu annaka rasulullah. Allahu akbar. Akhir sekali dia mengucapkan kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Allahu akbar. Ini nak kata muamalah Nabi terhadap orang bukan Islam ni lembut sampai tangan ni sehingga dia ni masuk agama al-Islam. Kalau kita jadi Nabi, kita duduk tempat Nabi duduk, orang mari nak bunuh kita, mari nak kenak kepada kita, ambil godeh, ambil fanyu air, ambil katak lagi. Ada Nabi tak panggil kecek dulu. Ini nak kata kemaafan Nabi. Semua orang kenal dalam kalangan sahabat kata Umar ibn Wah orang ni orang jahat sungguh. Dia gelagak syaitan. Orang awak menyakiti kata sahabat Nabi, penyakiti kata Nabi. Tapi Nabi kecek dengan dia ni sebagai sahabat. Belum Islam ni kecek sebagai sahabat. Sehingga dia akhir sekali ni lembut hati menyebabkan dia ni mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasul, masuk Islam. Allahu akbar. Tengoklah apa dia masuk Islam. Dia kata tak, ambil daripada aku ni benci kepada kamu wahai Muhammad, sebenci orang kepada kamu. Learning kamu adalah orang yang sebaik-baik orang oleh aku. Allahu akbar. Tak ada orang ni boleh tukar sekaligus orang panggil. Ambil ada orang benci sekali, ada orang paling baik sekali. Agama Islam agama paling benci sekali, paling kasih sekali. Allahu akbar. Sengok akhir sekali tak. Nabi royak kepada sahabat dia, faqihu akhakum fi dinihi wa qra'uhu al-Quran wa taliqu lahu asirahu.
Pesan kepada sahabat yang kaya. Yang pertama dah, Nabi kata mengajarlah dia ni akan agama Allah Subhanahu Wa Taala, akhakum, saudara kamu. Masuk Islam, Pak Nabi letak dia ni saudara fak kamu, adik-beradik fak kamu dah. Allahu Akbar. Apa perasaan dia? Orang mari niat buat jahat, Nabi letak dia jadi adik-beradik dah. Hari mula selalu dah. Waqra'uhu al-Quran. Mengajar dia baca Quran. Akhir sekali, ini ni kata Nabi ni buat orang lembut hati sungguh. Lepaslah anak dia tu. Allahu Akbar. Lepaslah anak dia menegas, lepaslah. Video. Apa kau perasaan orang lagu ni? Mudah kata dia ni mula milik dunia dah mudah kata. Allahu Akbar. Gapo dia nak mula berlaku? Ini kita muamalah Nabi, kemaafan Nabi kepada orang bukan Islam ni, sehingga dia ni orang yang paling kasih sekali kena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia benci. Tengok di sini. Sehingga rak Safwan duk tunggu di Mekah. Tunggu lagu mana? Tunggu dia janji sana ni nak. Safwan naknya pergi koyak kepada orang Mekah tu tak? Fak kita semua tak? Nanti dengar berita lah. Oh, tak kecek ni. Nanti dengar berita besar ni. Nescaya kalau kamu dengar berita ni, dia kata tak? Kita semua akan lupa peristiwa Perang Badar. Iaitu kita akan lupa sedih kita kalah pada Perang Badar, sedih kita kena bunuh ramai pada Perang Badar. Sebab apa? Sebab Ahmad pergi bunuh Nabi. Ha dah. Ya payah lagu tu dah ni. Apa Umar sapa dak? Tunggu tengah hari bila kau nak sapa? Apa sapa mari dak tanya. Lagu mana atik? Dah. Mudah kata perasaan dia tunggu-tunggu angin-angin ni sebalik. Umar kata dak. Aku mari ni dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tukar angin-angin. Angin-angin ni iaitu dah nak dapat berita Nabi kena bunuh dah. Kena bunuh oleh Umar. Akan tetapi Umar mari dengar muka yang beragama al-Islam. Sehingga Safwan kata, aku bersumpah, aku sekecek denganmu pada hari ni. Oh, ini tu orang jahat dah. Orang jahat ia sumpah jahat. Aku sekecek denganmu. Aku setulung denganmu. Aku tak sebayar hutang denganmu. Oh, tu dia. Tak apa. Dah. Sehingga Umar belum klik kepada Makkah Al-Mukarramah, minta izin kepada Nabi sebagai dia nak jadi pendakwah. Allahu Akbar. Tengoklah beza. Mari kepada Bumi Al-Madinah, niat nak bunuh Nabi, niat nak kena agama Al-Islam. Apabila klik, gapo kau? Klik mari dengan wajah Al-Islam, klik mari sebagai pendakwah kepada Bumi Makkah Al-Mukarramah. Disebut oleh hadis fa aslama ala yaday nasun katsir. Orang masuk agama Al-Islam dengan sebab dia ni ramai, bukan seorang dak. Allahu Akbar. Ini semua nak ayat kata sifat kemaafan Nabi ni sebar sungguh. Siapa kepada bukan orang Islam jadi tahun ni. Ini nak ayat kata kita ni awal kita ngaji dah. Sifat kemaafan Nabi kita kena banyak lah. Kau nak ambil sifat kemaafan ni duduk dalam tubuh kita semua. Tiap-tiap kali berlaku kapan, wi maaf lah, jangan dia pergi lama. Kita ni dak kena sikit je tu pergi lama. Denil ke panggil. Denil lama, matilah. Matilah dah. Aku tak maaf juga lah. Wasa payah jadi tu ni, tak semak aku ke. Kita ni salah sikit je. Kadang-kadang buat mutu listen kena mau baca kredit sikit, Allah marah. Jangan pada kata tu tak. Kita lebih lagi kita pada bulan Ramadan banyakkanlah maaf kepada orang. Bulan lain sepatu juga. Kerana kita pada bulan Ramadan kita ambil sebagai contoh. Bulan Ramadan bulan yang nak betul kita nak terbiah kita jadi orang yang bersifat mulia. Kita ambil hak kita bulan Ramadan guna pada bulan lain bulan lagi. Super. Itulah kita ni, mari kita sama-sama sedang dengan semua banyakkanlah kita ni mengadakan sifat maaf kepada orang lain. Maaf kepada anak kita, anak isteri kita, kepada saudara kita, kepada orang kampung kita. Banyakkanlah sifat maaf. Ini contoh yang pertama. Banyak macam contoh. Tengok lagi di sini sedikit.
Contoh yang kedua iaitu daripada hadis ni yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitu diriwayat oleh satu sahabat Nabi itu Abu Hurairah. Abu Hurairah yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tentera dia pergi sebelah Najdi. Pergi pergi apa nak kata? Apalagi pergi benda sudah nak. Wak kelik tawin dia salah satu ketua dia. Ada ketua kena igak ni. Ada. Ketua yang nama apa? Nama Sumamah Ibnu Asad Sayyidu Ahli Yamamah. Dia adalah ketua bagi ahli Yamamah. Nama Sumamah. Ambil wari siapa ada bami Al-Madinah Al-Munawwarah, ikat dia di sejik kata. Ikat dia sejik. Ada. Ikat apa? Sebab sahabat wari ni mek ketua biasa tak? Apa nak ikat ketua mari? Wujud ketua kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kecek dengan dia. Apa lagi Nabi pergi siapa jumpa dengan dia tak? Tanya dia. Lagu mana ni? Dia berkata tanyanya khabar dia. Lagu mana ni? Muna lagu mana ni? Dia. Muna kata gapo wahai Sumamah. Nak ada ketua ni duk seorang kena igat mau kecek kasar juga. Dia. Orang tak jauh ni kecek orang pakai selai ni. Goyak kata ya Muhammad. Dia. Dia kata aku ni tak ada apa. Kalau kamu nak bunuh, kamu bunuh orang ada nyawa. Ya kecek sedap dia panggil dah. Dia. Kalau kamu nak lepas aku, adalah kamu jadi aju. Nyatu ya. Tak ada kata wahai Nabi aku tak maaf aku. Tak. Mudah kecek lagu ni kecek tak kabur lah, kecek megah dia panggil. Kalau nak bunuh orang ada nyawa. Dia. Kecek lagu ni. Nabi pun lepas dia jawab lagu tu, lepas dia. Bukan lepas dah, tinggal pada hari pertama. Mari hari kedua tanya, jawab pesupa juga. Nabi tinggal dia. Mari pada hari ketiga tanya, jawab pesupa juga. Itu wahai Nabi, kalau kamu nak bunuh. Membunuh orang yang ada nyawa. Kamu lepas. Kamu juga. Nyatu lah. Akhir sekali sampai hari ketiga, Nabi goyak kalau sahabat dia lepas dia. Dia klik maya. Allahu Akbar. Muamalah Nabi kata dia tak kata gapo tadi dia. Nabi tak paksa dia. Mu masuk Islam, mu tak masuk kau bunuh. Dah. Akhirnya Nabi kata lepas dia. Dengar orang kecek kasar dengan Nabi. Orang kena igat dah. Igat dalam dia pergi. Nabi tak lepas dia. Allahu Akbar. Akhir sekali tak. Tiba-tiba Sumamah sana gimana? Tak kat rumah kali. Sumamah sana dia serah dengan perkataan Nabi ni pada hari mula lagi dah. Serah dengan perbuatan Nabi, serah dengan muamalah Nabi sak ni lagi dah. Tapi dia tak zahir tu baik. Nak tengok sekadar mana? Siapa tahu mana? Tu baik pada sebab Nabi lepas dia tak. Gi masuk dalam kebong, hak tepi tu tak. Gimana suci tubuh dia tak? Mari mula jumpa dengan Nabi tak? Mari buat apa? Mari jumpa dengan Nabi. Summa dakhala al-masjid faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mari masuk dalam masjid Nabi kali ni pula tak? Tak kecek gapo kecuali mengucap kalimah syahadah an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini nak muamalah Nabi ni. Nabi tak ajar dia masuk Islam kali. Sekarang kata muamalah baik. We kemaafan kata dia. We maaf kata dia. Tak kata ya. We maaf. Sengok dia ni. Tukar daripada agama yang becil tu Nabi ni. Duk netai Nabi semua. Masuk agama Al-Islam. Allahu Akbar. Tengok dia kata dah. Ya Muhammad. Hal penting berkata dia. Wallahi ya supah. Ma kana 'alal ardi wajhun abghad ilayya min wajhika. Allahu Akbar. Kau kasar ni. Wahai Muhammad, tidak ada wajah siapa pun atas dunia ni yang lebih benci oleh aku pada mukamu ni. Hanya kecek belum ni. Kecek perasaan dia belum ni. Belum masuk agama Al-Islam. Dia kata faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuhi kulliha ilayya. Allahu Akbar. Sekarang dah jadi wajahmu wahai Muhammad. Wajib paling kasih sekali kepada aku. Allahu Akbar. Ini orang yang netek Islam, bukan Islam. Dengan sebab Nabi muamalah penuh dengan kemaafan. Siapa tahu ni?
Boleh tukar sebalik tangan orang panggil. Dia kata lagi, wallahi ma kana min dinin abghadu ilayya min dinika fa asbaha dinuka ahabbu dina kullahu ilayya. Sepatu juga. Tidak ada agama yang aku benci sekali agamamu wahai Muhammad. Sekarang ni agama kamu lah aku paling kasih sekali. Dan tidak ada mana yang aku benci kecuali bumi kamu wahai itu Al-Madinah Al-Munawwarah. Sekarang tempat kamu, bumi kamu lah paling kasih sekali kepada aku. Allah, cukup lah aku ni. Akhir sekali tengok dah. Ojo sungguh. Wahai Nabi, kecil lembut dengan Nabi lah. Habis lah. Habis hati dah kata. Hati semua Nabi kau Nabi lah kata tak. 100%. Dia kata tak. Utah kamu muak aku dulu. Ingat tak? Atau berkuda muak aku dulu. Kau kamu igat aku tak. Sahabat kamu igat aku. Ambil aku ada Al-Yamamah. Mari sampai Al-Madinah. Aku minta boleh tak? Kecil dengan Nabi. Allahu Akbar. Kau kata gambar tak. Kecil lagu ni. Orang panggil kata gambaran yang lemuk sekali lah. Wahai Nabi, boleh tak aku minta utak atau kuda hak muat aku dulu, hak igat aku ambil ada Al-Yamamah, muat aku ori Al-Madinah Al-Munawwarah, aku minta boleh tak? Orang tanya muat apa? Aku nak guna kuda ni, nak guna utak ni, nak naik dia pergi buat umrah pada Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Siapa kau nak jawab takut sewi? Kena puluh lawan 10 kena lagu ni tak? Minta mana baik? Tak ada Nabi tak bui. Minta saja Nabi bui dah. Minta nak Quran lagi, buat umrah pula. Allahu Akbar. Nabi izin kepada dia selalu dah. Sehingga dia kata lagu mana? Semua masa ni adalah orang yang dah hantar makan kepada bom Makkah Al-Mukarramah. Kita nak pergi Mekah ni tidak ada bom itu nane. Sebab orang Mekah kerja asasi itu kerja menega, bukan kerja nane dak. Di Al-Yamamah semua mahal ni iaitu tempat dia kerja nane. Tanah buah tamar, ganong lah, zabi inak lah. Al-Madinah spot tu je, itu tempat orang nane. Al-Yamamah adalah tempat asasi harta makannya kepada Mekah. Semua kata lagu mana ketika ikut umrah. Dia koyak kepada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kamu selepas ada hari ni nescaya satu butir daripada butir gandum tak akan sampai ke rafaq kamu kecuali kena minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Orang benci sekali tengok ni. Orang benci sekali kepada Nabi. Sehingga sekarang ni kena Nabi jadi orang izin ni nak sampai makan ni kepada Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Tahun ni ayat ni. Sehingga dia jadi orang pendakwah di Mekah juga. Pergi makan dia. Kalau orang Mekah tak beriman, aku tak sihat. Sehingga orang Quraisy ni dia ada hal keadaan syirik, hal keadaan kafir lagi, tulis surat kita Nabi. Tulis apa? Wahai Muhammad. Panggil aku tu lah. Orang Islam panggil aku tu. Orang Islam panggil Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu ni duk hajak orang buat kebaikan, suruh kebaikan lagu ni. Kenapa kau kamu ni nak segak? Tanya Nabi tak. Nabi dengar lagu Nabi lemah juga Nabi ni bukan orang yang nak zalim kepada orang. Dia bukan orang Islam pun. Nabi tulis surat ayat kepada semata. Izinlah kepada dia. Sehingga itulah semua ni hatta makan semula kepada orang Makkah Al-Mukarramah. Semua yang ayat kata kemaafan Nabi, sifat maaf Nabi kepada orang bukan Islam siapa taganing. Siapa mereka itu boleh tukar agama mereka itu. Boleh tukar perasaan yang ada sebelumnya. Kita sekarang ni tak siapa tahu tu. Kita ni dengan adik-beradik, dengan orang tepi rumah, sikit-sikit ya mereka katakan nak banding dengan mereka itu. Banyak kali kita ni maaf kepada mereka itu. Inilah yang kita boleh dengar pada hari ini. Mudah-mudahan kita ni boleh ambil iktibar, boleh ambil tiru untuk kita guna pada hidup hari kita. Maka kita akan sama lagi. Silakan Ustaz Mukhlis. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ramli. Itulah dua contoh daripada orang kafir yang Nabi SAW muamalah dengan dia ni dengan sifat yang kita panggil kata sifat al-afu, sifat kemaafan. Allahu Akbar. Tak ada dah kemuncak orang panggil kata orang yang paling tinggi sekali di segi ada sifat kemaafan itu Nabi kita Muhammad SAW. Tu dengan orang kafir. Dengan orang kafir, dengan kadang-kadang orang yang bekang, takabur, kecek mata dengan Nabi SAW. Nabi muamalah Allah, siapa tahu tu. Habis tu tak pelik lah. Yang mana Allah Ta'ala kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuhan puji akhlak Nabi ni. Tuhan puji akhlak Nabi. Habis tu kita kalau nak
nak mengadakan ataupun nak bubuh sifat akhlak mana yang adanya pada Nabi dalam tubuh kita ni, kena kembali lagi pada Al-Quran. Kerana Aisyah radhiyallahu anha satu kali biasa jawab kepada sahabat, mai tanya dia bagaimana akhlak Nabi ni. Aisyah jawab kata akhlak Nabi Quran. Nak tengok kata akhlak Nabi bala mana, kita tengok Quran. Nak tengok kata cakap pen Nabi, kecek pen Nabi, kamput Nabi, molek kata molek, dengan orang Islam tara mana, dengan orang kafir tara mana, kita tengok dalam Quran. Nak tengok kata sifat al-afu yang Allah Ta'ala hajar dan juga Nabi ambil pergi guna ni bala mana, tengok dalam Quran. Allahu Akbar. Ni contoh yang paling baik. Nah, tak pelik lah yang kita pasti benar-benar kena belajarnya sirah Nabi, sejarah Nabi, untuk kita boleh kenal ni. Ialah celah-celah ni, ialah dah ni. Kita baca, orang panggil kata sirah an-nabawiyah, daripada kitab prawatisat Nabi, kecek mengenai Nabi, celah-celah ni waktu ubik sedikit-sedikit. Jazakallah khairan jazak kepada penulis kitab ni yang dia telah sudi himpunkan beberapa sifat yang ambil daripada kitab sirah-sirah mari kepada kita. Untuk kita boleh kenal. Seterusnya kita akan terus lagi kenal lagi sifat kemaafan Nabi. Subhanallah. Sedang pendengar pula hari akhir ni, kita naknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-afu. Al-afu, nanti saya akan kesimpulan kata selepas daripada dua contoh yang kita akan dengar selepas daripada ni, dan juga kita akan masuk kepada sifat yang kedua, yang ketiga daripada ni, bagaimana kita dapatnya daripada contoh yang dibuat oleh Nabi SAW. Contoh seterusnya sedang pendengar, di dalam satu perangai, iaitu yang Ustaz Ramli dah ayat tadi, iaitu perangai yang dipanggil kata perangai Najdi, perangai Najd, yang mana dalam perangai kali ni ada satu headkan yang berlaku bersama dengan Nabi sendiri, khususnya, dan juga dengan sahabat Nabi, yang mana hadis ini usul asal dia yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih kedua, yang mana hadis ni cerita oleh seorang sahabat yang namanya Jabir ibn Abdullah. Jabir dia cerita satu kali, subhanallah, seorang Arabi, orang Arab, dalam perang Najdi kali ni seorang Arab, yang mana seorang Arabi, orang Arab Badawi, seorang ni namanya Ghawrath bin Al-Harith, yang mana dalam riwayat bagi Imam Al-Bukhari sebut kata nama lelaki Arab seorang ni, Arab Badawi seorang ni namanya Ghawrath Al-Harith, manakala dalam riwayat Al-Waqidi sebut kata Du'thur bin Al-Harith. Dia adalah ketua kepada satu kaum. Kaum apa itu? Kabilah atau kaum, kelompok yang dipanggil kata kaum Al-Ghatafan. Kaum Ghatafan, yang mana dia adalah sayyidu qaumihi, ketua kepada kaum dia, dan juga wa asja'uhum, orang yang paling wani sekali. Mana kata orang yang pemimpin kepada kaum ni, mana kata orang yang wani sekali, yang baikkan sekali, yang hebat sekali lah. Dialah sebagai ketua kepada kaum Ghatafan. Jabir sebut kata satu kali ni, fak kami nak pergi perang, dia nak pergi kepada Najdi, sehingga fak kami ni wuti tengah jalan satu tempat yang dipanggil kata tempat Wadin Kathirul Adah, ataupun Udah, yang mana udah di sini tempat kawasan wadi, sungai, yang mana dari sungai itu penuh dengan pekayu. Nabi dengan sahabat pergi wuti di pekayu tu, Nabi sendiri pun rehat. Ambil pedai Nabi tu, Nabi pedai dia sendiri pergi sakut di pekayu. Sahabat pun sama juga tidur. Masing-masing rehat, masing-masing tidur, Nabi tidur. Nabi tidur bawah pekayu, fa'allaqa biha sawfahu. Qala Jabir kata, fak kami pun tidur juga. Tidur juga. Tetekala fak kami bangun. Tidur start lah. Tidur start, bangun. Kerana dengar suara Nabi SAW panggil fak kami ni, so pergi cari. Fak kami bangun, pergi cari. Pergi cari Nabi, tetekala pergi sampai kepada tempat yang Nabi berehat tadi, duduk tidur tadi tu, ada seorang Arab Badawi duduk sekali dengan Nabi. Dan juga Nabi sebut kepada sahabat yang mari ni, sahabatku, sesungguhnya lelaki Arab Badawi seorang ni tadi aku duduk tidur. Nabi duduk tidur, aku duduk tidur tadi ni, lelaki seorang ni curi ambil pedaiku. Ambil pedaiku, duk pergi, tak ada buat apa aku ni, duk pergi mutaki, duk nyana di bawah kayu. Nanti aku, iaitu nanti Nabi ni bangun. Maka Nabi bangun tengok lelaki seorang ni duk cokor, duk nyana di bawah kayu,
Duk pegang pedai Nabi SAW, dan juga dia sendiri pun ada pedai dia jugalah. Dia curi pedai Nabi, ambil pedai Nabi. Allahu Akbar. Nah, dan juga cerita seterusnya, dia selepas daripada Nabi SAW bangun ni, ambil pedai dengan Nabi. Ambil pedai nak makna kata ku Nabi lah. Dan ambil pedai tak di hadapan muka Nabi SAW. Seolah-olah kata nak bunuh Nabi lah. Kerana Nabi tak ada lah pedai. Tak ada pedai, main medan, tak ada pedai lah. Makna kata nak lawan pun lawan dengan tangan. Lawan dengan badai yang ada. Manakala Arab Badawi sore ni yang nama tak dia Ghawras bin Al-Harith ni, pedai dia sendiri pada, pedai Nabi pun dia ambil, dia pegang, dia nak catat dekat Nabi, nak bunuh Nabi, seolah kata nak bunuh Nabi. Belum dia nak bunuh ni, dia tanya Nabi SAW, kata, "May yamna'uka minni?" Piya boleh nak menselamatkan kamu daripada aku? Makna kata piya nak tolongmu lah, mudah kata, "Hey Muhammad." Tengok je kecek kasar, dia bakai dia, dia lawan dia, dia wani dia dengan Nabi SAW. Piya boleh nak selamatmu daripada pedaiku ni, aku nak catakmu kalau mu nak selamat ni, piya nak tolongmu. Nabi SAW kata, "Allah Tuhan yang nak selamatku. Kalau aku nak selamat daripada pedaimu yang mempegang, nak catak tekak aku, nak catak aku, nak bunuh aku tu, Allah Ta'ala lah yang nak selamatkan aku." Sehingga akhir sekali dalam riwayat yang diriwayat oleh Al-Waqi disebut kata, semasa tu dafa'a Jibril fi sadrihi wa waqa'a as-sayf min yadihi. Jibril mari tolong Nabi SAW, sehingga akhir sekali pedai yang duduk di tangan seorang Arabi seorang tu jatuh di bawah. Jatuh. Dengan sebab malaikat ditolak, seolah-olah kata ditolak di dada dia. Tolak, dan juga ingat sekali pedai yang duduk di tangan dia ni kecak jatuh di bawah tanah. Maka Nabi ambil pedai tu, Nabi nak catat dia kelik. Buat seperti mana dia buat kepada Nabi SAW tadi. Nabi tanya seperti soalan yang tanya dulu tadi, kata, "May yamna'uka minni?" Piya nak tolongmu? Tadi mu tanya aku, kata, "Piya nak tolong aku selamat daripada mu, nak catat pedai kepada aku, nak bunuh aku?" Aku jawab kata, "Allah Ta'ala." Maka aku sekarang ni, masa ni nak tanya mu pula pedai di tangan aku. Duk gubah Nabi nak catat nak bunuh dia kelik ni. Soalan tak gitulah, nak ku kelik. Nabi tanya kata, "Piya nak tolong mu selamat daripada bedai aku ni?" Arabi jawab kata, "La ahad." Tak ada seorang boleh tolong aku. Tak ada Tuhan nak tolong, piya nak tolong dia. La ahad. Tak ada seorang mana boleh tolong aku, aku selamat daripada pedai mu ni. Tak ada. Nabi jawab tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang ada Tuhan, dia jawab Tuhan. Maka akhir sekali Arab Badawi ni jawab kata kena, "Fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Akhir sekali dia ucap kalimah syahadah, masuk Islam di hadapan Nabi, ambil pedai hak dia sendiri ni kepada Nabi. Bukan Nabi ambil pedai dia ni klik. Nabi ambil pedai, klik dia, ambil pedai. Ambil, klik. Nabi paling belakang. Nabi paling belakang mana kata Nabi pergi lah. Sehingga akhir sekali dia paling mari cuak Nabi nak kecek dengan Nabi. Rajak Nabi kata, "Tak usah bimbang selepas daripada ni. Aku akan kembali pergi dakwah kaum-kaum aku, dia masuk Islam belakang." Ini nak kata cut yun mauqif Nabi SAW terhadap seorang pemimpin kabilah Arab, iaitu kabilah Ghatafan, yang mana pada masa satu detik dia nak bunuh Nabi dah. Di sini headcaning ni kita dapat gapo daripada putrian pengajaran. Satunya kita dapat bahawa tawakal Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Yang mana Al-Ghawras seorang ni Arab Badawi seorang ni tadi dia pegang pedai, dia tanya kata, "Piya nak tolong mu daripada selamat pedai aku ni?" Nabi jawab kata, "Allah." Nak tunjuk kata tawakal Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat tinggi. Sehingga masa yang orang paling kata masa yang paling bahaya sekali, yang paling kata sujalah sekali, rena-rena pun boleh jadi kena bunuh pun, Nabi ingat kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga yang kedua yang kita dapatnya iaitu sifat asy-syaja'ah, sifat warning Nabi. Kerana Nabi ni tak ada pedai tu, Arab Badawi tu ambil pergi perak lah, tak ada lah, tapi Nabi warning. Warning nak jawab kata Allah Ta'ala akan tolong aku. Warning nak lawan kelik sehingga akik mik pedai tu, dan juga nak patah kelik tu. Itu nak tunjuk kata sifat saja'ah Nabi.
Dan juga yang ketiga, sifat rahmat Nabi. Sehingga akhir sekali Nabi tak bunuh dia. Nabi lepas dia. Nabi dah kira dia, Nabi maaf dia. Bahkan dia mari awal-awal nak bunuh Nabi. Nak bunuh Nabi, tetapi akhir sekali Nabi SAW dengan sifat rahmat yang tinggi dia melahirkan di bawah sifat rahmat yang tinggi itu, iaitu sifat yang dipanggil kata sifat al-afu, sifat maaf Nabi SAW. Dan juga contoh yang seterusnya, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sifat yang paling muncak sekali lah, iaitu sifat yang Nabi telah menzahirkan, tunjukkan sifat kemaafan dia semasa dia buka Mekah, Fathu Mekah. Fatah Mekah Nabi SAW, Nabi pergi buka dengan sahabat dia. Bagaimana? Kita dah ingat kata Nabi awal-awal dia dakwah kepada kaum dia Quraisy di Mekah tu. Dan juga didapati bahawa beberapa sahabat masuk Islam. Dan juga masuk Islam sahabat beberapa orang itu, orang musyrikin Mekah tak puas hati bahawa dia ni menzalimkan sahabat yang masuk Islam itu. Setengah sahabat ni kena zalim kuat, tinggallah agama Muhammad, tinggallah semua kepada ibadat kepada Tuhan Muhammad yang Muhammad oi, tinggallah. Nak marah sangat kepada Muhammad. Muhammad dia oi gapo buat masyarakat kami, masyarakat Quraisy Mekah ni pecah belah. Marah benar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah. Bila lagi Abu Jahal tu. Allahu Akbar. Yang mana pada tarikh ataupun 17 Ramadan baru ni adalah tarikh yang berlakunya peperangan Badar, peperangan yang besar sekali, yang mana Abu Jahal pemimpin tentera Quraisy ni sangat marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sehingga akhir sekali Nabi tengok kata tak boleh nak sabar, tak boleh nak dengan kena tengok sahabat dia kena zalim, kena buat jahat kepada orang Quraisy ni. Masuk Islam, beriman kepada Allah Ta'ala, tapi kena zalim kepada orang Quraisy. Pasti kena berhijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Dan juga sehingga pergi kepada Madinah pun Allah beberapa sahabat pun kena zalim lagi. Yang mana ada juga sahabat yang tak boleh nak berhijrah bersama dengan Nabi. Maka adalah sahabat yang kena dizalim. Maka Nabi sangat duka cita sangat. Sehingga dalam perangai Badar, sehingga dalam perangai Uhud sendiri, sahabat kena bunuh banyak orang. Tu nak kata orang kafir musyrikin Mekah ni sangat buat jahat terhadap Nabi dan juga sahabat-sahabat. Tetapi bagaimana selepas daripada Nabi hijrah pergi kepada Mekah, dan juga tahun yang ke-8 Nabi kembali buka Mekah ni, bagaimana sifat kemaafan Nabi kepada orang musyrikin Mekah. Hadis yang cerita ini yang diriwayat oleh Ibn Ishaq, seorang ulama peneriwayat mengenai dengan sirah-sirah Nabi. Ibn Ishaq ni ma'ruf. Dia sebut satu kali selepas daripada Nabi buka Mekah, Nabi ni mari bersama dengan sahabat ni, mari nak buka Mekah, tapi dengan cara yang tidak berlakunya peperangan, mereka songkram. Nabi masuk ke sampai Mekah ni, Nabi masuk lagi dengan tidak berlakunya peperangan, dan juga nak masuk ke Kaabah ni dengan sifat tawaduk kepada Allah Ta'ala. Sifat tawaduk lagi, sehingga dia pergi wuti di hadapan pintu Kaabah itu, dia berkhutbah. Dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah, ila an qala. Sehingga akhir sekali dia kata ya ma'syara Quraisy, panggil Quraisy belaka. Quraisy pun tengok tentera orang Islam masuk mari duk dengar. Duk tengok kepada Muhammad jauh-jauh, pakat tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kerana apa? Duk lemah dah. Tentera Quraisy masa tu semasa Nabi buka Mekah tu lemah dah, tak erat. Tak ada kekuatan dah. Maka duk dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka Nabi panggil ya ma'syara Quraisy, hei Quraisy belaka, hei Quraisy, wahai Quraisy semua, ma tarawna anni fa'ilun fikum, kamu tengok kata aku nak gapo kepada kamu. Seka-seka kamu hari ni aku kembali mari ke Mekah, buka Mekah hari ni kamu suka kata aku ni nak buat jahat, nak buat tamolek kepada gapo kepada fak kamu. Fak kamu fikir kata aku nak gapo dengan fak kamu hari ni mari buka Mekah ni. Fak dia kata khairan akhun karim wa ibn akhin karim. Baik, aku tak suka, tak tengok mereka hari ni mari dengan keadaan baik. Hei anak saudara aku, hei saudara yang mulia, hei anak saudara aku. Selepas daripada itu Nabi sebut satu perkataan, iaitu izhabu fa antumul tulaqa. Gilah fak kamu. Hari ni aku tak sebab gapo
Bebas buat kamu, bebas nak pergi mana pergi lagi. Bebas buat kamu hari ni. Subhanallah. Kalau kita tengok, kalau kita nak khayal, musyrikin ni Allah sangat zalim, sangat buat jahat kepada Nabi dan juga sahabat sekali. Bilal bin Abi Rabah sendiri dan juga Ammar, keluarga Yasir, Ammar waktu tu bagaimana kena zalim daripada orang-orang Quraisy. Tapi Nabi Allah sifat kemaafan Nabi sangat tinggi. Maaf sehingga kepada kumpulan yang isaah, iaitu orang yang buat jahat kepada kaum Nabi banyak sekali. Tak ada lah. Tak ada dah kaum mana yang buat jahat kepada orang Islam selepas daripada masuk Islam banyak lebih jahat sekali lebih daripada Quraisy. Tak ada lah. Tak ada. Lebih benci kepada Nabi, sangat nak bunuh kepada Nabi. Lebih-lebih lagi dalam perangai Badar tu. Perangai Badar, Abu Jahal keluar mari, Allah Ta'ala kata kat dalam mana? Batarau wa ria'an nas. Tubik mari dengan batara. Batara mana kata? Sangat benci, sangat marah sekali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Mana kata rena-rena tubik mari perik Badar ni nak bunuh Muhammad boleh. Sehingga kes sekali dia dibunuh oleh dua orang Ansar, orang pemuda Ansar. Kerana apa? Dua orang pemuda tu tanya juga, sebab dia tengok kata Abu Jahal ni sangat jahat kepada Nabi, buat zalim kepada Nabi, sekat dakwah Nabi. Pemuda sore tu tanya kepada Abdurrahman bin Auf, kata seorang mana dalam perang Badar? Seorang mana gapo orang panggil Abu Jahal? Tak kenal Abu Jahal kerana budak kecil pemuda. Namanya Muaz dan juga Muawid, dua orang. Muaz dan juga Muawid, dua orang ni yang bunuh Abu Jahal dalam peperangan Badar. Tanya kepada Abdurrahman bin Auf, seorang mana Abu Jahal nak kenal? Kerana aku duk dengar semua belum daripada ni kata Abu Jahal ni sangat jahat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat jahat, buat zalim. Aku nak kenal. Sehingga akhir sekali Abdurrahman bin Auf tunjuk kata seorang tu. Sehingga dua orang ni masuk dibunuh Abu Jahal dan juga mati. Tu nak tunjuk kata sifat kemaafan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah kata idhabu, hey wahai Quraisy, gilah kamu, sesungguhnya hari ni kamu dapat dibebaskan. Aku tak sewa gapo kamu walaupun sedikit. Tak saya nak balas gapo, tak saya nak keken gapo yang kamu telah buat pada masa dulu, tak saya. Allahu akbar. Ini adalah sifat kemaafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak kata contoh yang terakhir dalam sifat ini, dan juga insya-Allah kita akan masuk sifat yang seterusnya. Maka kita silakan Ustaz Ramli falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iaitu yang mana kita dah habis dah sifat-sifat yang mulia daripada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat itu yang kita dengar, yang kita mengaji ni, tujuan yang asas iaitu kita nak ambil mari pakai pada tubuh kita sendiri untuk guna pada hari kita semua, sebab kita menjadi orang yang lebih cinta, lebih kasih, lebih ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok lagi di sini iaitu salah satu sifat Nabi kita juga iaitu namanya al-hilmu. Al-hilmu ni iaitu tak gaduh. Kalimah tak gaduh sini kita nyebut salah iaitu jangan buat gapo ni jadi gaduh-gaduh dengan tidak memikir gapo. Sebab tu al-hilmu ni buat dengan fikir, buat dengan rokop, buat dengan mikir atau buat lagu ni nak jadi lagu mana. Kalau buat lagu ni nak jadi lagu mana, itu fikir dalam dia panggil. Fikir selapis demi selapis. Ini kata sifat adalah sifat yang ada pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sifat ni ada juga pada tubuh kita ni. Bukan semua dak. Tapi apa dia kita tahu atas sifat ni, dia kena usaha, kena ada panggil sifat ni. Karena kita ni manusia ni biasanya jadi orang gaduh belaka dah. Dah. Buat gapo jadi gaduh, gapo-gapo jadi tak kena selalu. Dah buat dia tak molek. Dah. Semua perkara kalau kita buat dengan tak memikir, buat dengan ada memikir belakang ni susah belaka orang kata tak. Dah. Ya tak ada tu. Kita buat ni kalau nak kena ni peluk ke panggil. Dah. Ya peluk ni ya tak molek. Kita kena buat gapo ni niat atau yang jadi lagu ni 1 2 3 jadi lagu tu sungguh tu niat kita buat dengan tahakum, buat dengan molek sungguh orang panggil. Dah. Bukan dah kerja buat cepat-cepat molek. Tak say lagu tu. Buat jadi molek. Dah. Jangan gaduh sangat. Kerana al-ajalatu minasyaitan. Buat gapo-gaduh ni adalah salah satu sifat syaitan juga. Kita tengok contoh di sini. Yang pertama di sini iaitu hadis ni keluar oleh Imam Al-Muslim, iaitu riwayat hadis oleh Ibn Abbas. Dia kata ada satu orang bukit orang Islam lah. Kecek semua bukit orang Islam nak kecek nak gamak atau
Sifat Nabi lagu mana? Ada. Nama Damad. Ada. Damadan Al-Azdi. Itu mari ada kabilah Azd. Ada. Dia ni mudah kata tak. Orang terkenal jadi tok bomo lah. Ada. Begitu orang biasa tak tok bomo had fubak orang sial pada penyakit gila. Ada. Penyakit akal lah. Bukan penyakit sakit demam dak. Penyakit demam ni tak payah mana. Penyakit sakit dengan akal ni. Dengan akal jadi gila, tak khabar apa mikir kok saya jadi kriak. Ya orang fubak lagu tu. Yang kata bomo cerita wait deh. Bomo sakit haning kata. Payah orang lagu ni. Mau kita berapa orang ya ada. Masa Nabi ada dah. Terkenal. Apa orang yang dengar dak? Orang ni iaitu Damad dak. Ya dengar orang kecik kata di Mekah ada satu orang nama Muhammad. Akak punah. Orang gila. Kecik ikut si. Siapa telinga dia? Dia kata belah, aku nak pergi Mekah. Aku nak pergi fubak free ya. Allah, apa niat dia? Niat dia pergi Mekah dah, pergi nak fubak free ya. Sebab tengok orang nyanyi kau ni apa orang kecik belaka ni. Kata dia otak tak sepenuh jadi orang gila. Kata Nabi. Dia tak tahu Nabi tak kenal lagi, tapi dengar orang kecik lagu tu. Semua orang kecik jadi lagu tu. Mula kata kita sekarang ni dah terima berita kaula lagi. Berita angin. Kata Nabi ya orang lagu tu ya mari sungguh lah. Kalau orang sama Mekah tanya orang mana orang nama Muhammad hak nama kata gila-gila tu hak tak semena mana tu aku ni fubak dia. Free lah berkata. Oh sedap dia mari dak dah. Aku tunjuk tu. Hak duk pakai Kaabah tu. Nama Muhammad. Oh sedap dekat dia ni dengar dah. Dia mari ikhlas hati berkata ni. Mari fubak sungguh berkata. Pergi jemput siapa dengan Nabi. Deh. Dia kata tak, aku bunyi kata tak, orang dia kata padamu ni orang gila ni. Mereka fubak. Allah, dia kecek-kecek. Kalau kita dengar orang pahal pun nak nyanyi, tapi tak, dia tak nyanyi sebab dia mari niat ikhlas sungguh. Niat nak fubak sungguh orang panggil. Niat nak fubak orang nama Muhammad sana ni. Tak kenal Rasul lagi. Kenal orang kata orang nama Muhammad, orang akan tak sepenuh. Orang kecek ikut si tu, dah ajak orang semua Tuhan satu tu. Tak semua tok kong tu lah. Deh. Mari goyak lagu tu. Lalu tu lah. Dia kata guna. Sedap juga dia orang ni. Damak dah. Lau anni ra'aitu hadzal rajula la'alla Allah yashfi ala yadi. Jika aku jumpa dia ni, ya kat Tuhan juga. Mudah-mudahan Tuhan ni video siar dengan sebab tangan aku. Allah akbar. Dia niat lagu tu, niat sungguh, niat ikhlas ni. Mungkin dia nak habis ni. Apalagi jumpa dengan Nabi ya Muhammad. Dia panggil Nabi, inni arqi min hadzal rih. Dia kata aku ni duk fubak orang ni dengan sebab penyakit ni lah, penyakit sakit dengan akal ni. Tak sepenuh akal, kecek ikut si, jadi gila lah. Dan sesungguhnya dia kata tak, Tuhan ni banyak dah buat wiku ni, fubak rahsia banyak orang dah. Fahallaka? Allah tanya Nabi lah. Muna tak wahai Muhammad? Tanya ni. Kalau kita ni Nabi nak puasa lagu nak panah juga ni. Dah nak telinga lagu ni panggil ni. Kata aku gila tanya. Muna dah kena fubak. Tanya lagu tu. Tengok Nabi jawab lagu mana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab tak kata gapo mun tengok dak. Kecek dengan lemuk, kecek dengan mana. Ini nak ayat kata al-hilmu tak gaduh orang panggil. Pergi dengar anyak-anyak. Pergi lagu mana? Mula dengar. Hak kita dengar sama dalam mula khutbah, mula ngajar innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'. Tak tu yang Nabi kecek. Kalau kita Fatih molek kelima Nabi kecek tak? Sedap dengar ni. Orang pihak sedap dengar. Dia berhenti belakang dia super semua iklan ni panggil tak. Dah. Padahal lagi orang pihak Arab dengar. Sedap Siapa yang Tuhan kanak dia jadi orang hidayah. Tidak siapa yang suka dia. Dengar sedap dengar ni. Orang pihak mana? Apa dia dengar Nabi royak lagu ni tak? Gapa Nabi sekali lagi Sekali Nabi ulas sekali lagi. Nabi ulas sehingga 3 kali. Hak tula ni. Orang lagi fubak Nabi dengan Nabi kecek ni nak dengar lagi. Lagu mana ni? Bukan gila lagu ni tak? Dah. Sehingga dia kata lagu mana?
ai alayya kalimatuka haula fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Nabi ni baca hadis ni 3 kali. Sehingga dia katakan faqala laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara fama sami'tu misla kalimatuka haula. Allahu akbar. Aku pernah dengar kalimah tokeh sahih. Pernah dengar kalimah tokeh tunujung tu. Pernah dengar hak tokeh syu'ara tokeh orang buat kelah ni panggil tak. Aku pernah dengar belakang dah. Tapi tak serupa tak teruk ni. Aku ingatnya sedap ni dengan makna dia jadi kena molek masuk molek. Akhir sekali faqala hati yadaka, wahai Muhammad, Allah panggil lagi. Dia kata ana ubayyi'uka 'alal Islam. Qala fabayya'. Allahu akbar. Orang bukan Islam tak kenal Islam lagi. Sebab dia kenal nama Muhammad, bukan Rasulullah lagi. Semua dengar berita ni panggil. Kalau dia kata orang ni orang gila, orang akal tak sepenuh, apalagi dengar sungguh. Allah, aku sayang dia ni kena ikut orang tu, ikut orang yang difubak kata dia gila sana ni. Pergi tangan dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul, masuk Islam selalu dah. Lalu tu dah apa dia kata dah? Aku masuk Islam wahai Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ala qaumika. Dah itu bai'ah dengan Nabi nak masuk agama Islam. Nah itu bai'ah untuk kaum kamu kata. Yo, aku bai'ah untuk kau, iaitu klik di pendakwah kepada kaum dia. Allahu akbar. Ini nak ayat kata Nabi ni tak ada. Buat gapo dengan fikir molek ke panggil. Kita kadang-kadang dengar dia kecek panas juga, betul panas. Sabar tu tahu dulu. Dah. Oh Nabi lagu ni pio tak sepanah orang kecek lagu ni. Orang akal tak sepenuh aku fubakmu. Allah. Teruk nama lagu ni dengar ni. Tapi Nabi ni sabar, tak gaduh. Kecek dengan molek sehingga orang ni masuk Islam dengan sebab Nabi ni tak gaduh dia panggil. Tengok lagi contoh yang kedua. Ini contoh ni mari pada orang Yahudi. Hadis ni yang diriwayat oleh sahabat Nabi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu lah. Iaitu apabila Tuhan ni nak hidayah kepada satu orang Yahudi. Seorang ni orang Yahudi perangkat babor, Al-Habru ni babor lah, babor pada agama Yahudi. Namanya Zaid ibn Sa'nah. Seorang ni iaitu babor orang Yahudi ni, dia tahu belaka atau sifat Nabi ni lagu mana. Sebab sebutlah dalam kitab dia. Apabila jumpa semua dia kena orang ni Nabi dah ni. Tapi ada 2 sifat lagi aku tak jumpa lagi, dia kata. Tak siapa royak lagi kata duk lagu mana, sifat lagu mana, itu 2 sifat. Apa? Iaitu sifat al-hilmu dia tu mendahului sifat bodoh dia. Lagu mana? Orang kalau hukum kapur dengan cepat-cepat ni, orang hukum tak orang bodoh. Nabi tak. Dia tubuh Nabi. Tapi tak jumpa lagi sebab baru mari jumpa Nabi, baru mari cari Nabi tak. Lepas tu tak. Yang kedua, tidak ada orang tuduh kata dia, maki kata dia, kata jahat, kata tuduh kata dia. Tu cara dia ni balas klik dengan sifat al-hilmu juga. Allahu akbar. Duk cari ni. Nak ada waktu tubuh orang ni. Kalau aku jumpa 2 ni, masuk Islam syirak dah. Sebab dia hal lain jumpa belakang dah. Semua tanda-tanda kata jadi Rasul jumpa belakang dah pada tubuh Nabi. Ada 2 ni tak jumpa lagi. Lalu tu lah dia buat rancang berata cari jalan lah. Banyak orang hak nak masuk Islam dengan sebab cari jalan sendiri yang tak cari alamat sendiri. Dah. Kita nak dekat cerita iaitu lah dia ni beli barang dengan Nabi, gadar dengan Nabi. Apabila gadar tak siapa masa, belum siapa masa 3 hari ataupun 2 hari pada riwayat hadis. Dia jumpa dengan Nabi. Dia jumpa dengan Nabi orang Yahudi sana tak? Tak teruk kata Nabi, wahai Nabi, gak tak payah lagi. Padahal Nabi tak salah sebab tak masalah lagi. Dah. Kita janji surat kita nandah kita nak bayar hutang ke apa tak salah masa, tak payah, tak salah kita. Dia ni dia kita tanya dulu. Tujuan dia nak tahu dah ni. Dah. 2 hari atau 3 hari nak sama masa. Wahai Nabi, gak tak payah hutang ke mana? Kecek asal bang kecek Nabi. Nabi jawab lagu mana?
tak kata gapo. Kalau gitu, ada tak apa masa lagi. Ada tu kita. Nabi tak kata gapo. Sengok tak mana? Sengok sekolah kata Umar duk sekarang Nabi ni panah pula. Tu dia lah. Dia kata dah. Saya baca masa serah tengok. Dia kata lagu mana? Fanazara ilayya Umar ibn al-Khattab wa aynahu tadurani fi wajhi kal falakil mustadir. Allahu akbar. Umar tepi Nabi tengok kepada aku lah. Mata dia musing. Lagu mana mata musing? Dia balik kata mata Umar ada musing tak? Separuhnya bita-bita talangi ada musing tu. Berkata Umar musing tu lah. Kalau kata Nabi lagu ni. Sebab Umar ada orang tepi Nabi nak jaga Nabi semua. Orang nak kata Nabi nak menyakit Nabi tak boleh. Akhir pedas lagi Umar ni. Umar tak boleh. Minta Nabi nak bunuh dah boleh Umar. Dia kata aku tengok ada Umar ni mata dia musing. Mata kawit tu apa mata merah nak murih tak. Umar tolak dia sekali. Ada apa lagi tolak aja aku. Tolak dia saja. Nabi pergi murih kepada Umar pula. Tu dia. Dia kecek kasar kata Nabi. Nabi pergi murih kepada Umar. Saya tengok akhir sekali. Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, dia ambil bayar tu dia. Lepas tu bayar tambah 20 cupak. 20 kata. 20 kata daripada buah tamak. Harga murih tu dia sana. Tu dia. Nak kata tak? Nabi ni masuk kepada orang sana. Pada orang Yahudi sana. Tak suka Umar dah. Kalau sifat lagu ni buat teru kita, gulawa kita, kecil hati dia panggil. Ataupun hati dia lemuk selalu dah. Goyak kepada Umar kata, dia bayar kelik duit dia dan tambah kepada dia dah 20 cupak daripada buah tamak. Umar ambil dia pergi rumah tak panggil. Orang Yahudi ni. Tambah kepada dia dah 20 kata kejut dia. Ni gapo ni? Tak. Aku janji dengan Nabi tak ni ya. Pak tak ada surat lakar dah. Tak ni ya. Dah. Dia kata tak. Ni hak Nabi suruh aku bayar kepada kamu. Harga aku ni murih kepada mu saat ni. Allah. Nabi muamalat siapa tahu tu Nabi ni. Al-hilmu Nabi. Saya tengok akhir sekali. Dia tanya Umar. Iaitu Zaid ni tak tanya Umar kata tak. Mungkin ada aku pia. Mereka kata Umar ni biasa dengar nama dia. Nama Zaid ibn Sa'nah ni adalah ketua orang Yahudi atau babo Yahudi tapi tak kena tua. Dia tanya wahai Umar, mungkin ada aku pia. Umar kata tak. Aku adalah Zaid ibn Sa'nah. Mu ni babo Yahudi nak? Ya. Berpecah rahsia lah. Lalu itulah dia kata tak. Sebenarnya aku semua ni duk cari-cari tanda pada tubuh Nabi kata cukup lagi hak aku tahu. Ada dua sifat ni. Kalau aku jumpa, aku masuk Islam, aku jumpa dah pada hari ni. Iaitu Nabi ni tak gaduh hukum kepada orang. Tak gaduh murih kepada orang. Orang kata pada dia, tak murih juga kepada orang. Pakai dia ni, al-hilmu iaitu anyu-anyu, kecek dengan molek, buat tak gaduh, buat fikir dulu. Aku jumpa dah. Lalu itulah dia kata, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku redha Allah sebagai Tuhan aku. Dan agama al-Islam sebagai agamaku. Dan Nabi Allah Rasul aku. Pergi tanya Umar. Pergi jumpa dengan Nabi. Kalau klik ramai orang sudah dah mengucap kalimah syahadah depan Nabi. Masuk Islam. Allahu Akbar. Ini semua nak kata sifat al-hilmu Nabi tak gaduh dah ni. Apa tak gaduh boleh nak terjadi siapa tahu ni orang masuk Islam buat tanya kita. Tengok lagi contoh di sini. Contoh banyak tapi kita sebab masa ni kita ambil dengan rekan-rekan. Satu kali hadis ni yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, iaitu riwayat oleh Anas bin Malik. Dia kata tak, satu kali aku jalan dengan Nabi. Nabi pakai orang Arab biasa pakai besar jubah besar tak. Satu orang Arab dia kapung lah. Pakai baju Nabi juga. Kadang-kadang baju ni baju Arab tengok tak di bira baju ni ada jahit toko tak. Toko panjang ni kalau kita harga-harga ni makan letak juga lagi. Mana luka lah. Dah. Harap dengar-dengar tak? Anak kata aku tengok pada tektok Nabi ni bekah. Bekah parut lah. Mana tahu harap dengar ni bekah orang kata tak? Dah. Nabi paling kepada dia senyum. Allahu Akbar. Kalau kita nak buat lagu, mana orang buat lagu ni pada kita? Nabi paling senyum. Allahu Akbar. Tengok anak ni tengok mata Nabi buat lagu, mana tengok senyum. Allah. Habis. Tak ada kamu mungkin rasa.
Nabi kata orang ni, orang tak faham. Orang kampung, orang rak kampung. Ya kecil lagu mana? Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi 'indak. Wahai Muhammad, wilah bagi kepada aku harta untuk dirimu tu. Harta untuk hari tu. Wilah aku lah. Kecil kasar. Sunnah wajib Nabi. Nabi paling kau ada senyum kata dia. Wahai anak, wi bagi dah dia. Allahu Akbar. Setara tu ya Nabi. Muamalah kepada orang setara tu ya. Bahkan setara tu hak kita nak buat lidah tu. Payah sekali. Orang-orang kita tengok kesal tu kok kita sakit kita ni. Nabi muamalah yang baik kepada dia. Tengok lagi sini. Kita ambil rekan-rekan ke masa ni cepat sangat dah. Iaitu satu kali Nabi ni janji dengan satu orang Arab juga, Arab Badawi dah. Janji nak beli. Zaman dulu je beli dengan duit tak beli dengan barang. Nabi nak beli utah dia dengan buah tamas sikit-sikit. Janji kata dia. Nabi ni kadang-kadang dia tak ingat juga. Rumah dia ni buah tamas ada sikit, ada banyak tak ingat. Sebab Nabi ni ada banyak, dia banyak. Tapi Nabi tak ingat tak, di rumah dia ada buah tamas. Nabi suka bagi. Ada dia bagi. Sebab Nabi kata, aku nak beli utah dengan buah tamas. Tukang buah tamas. Nabi kelip masuk rumah kita tengok, tak ada. Apalah tak ada tak, gejepak mula dengan orang-orang. Aku tak ada weh. Tak ada bayar lagi. Tengok orang Arab berkata lagu mana. Mungkin dipuku ni. Kata kata Nabi. Kata ni, mungkin dipuku ni. Ada kata Nabi. Allahu Akbar. Saya semua orang sahabat tu dengan Nabi tak. Malah telinga lah. Aku tak selalu dengar orang kata tentang Nabi ni. Nabi tipu. Nabi nak kena. Nabi kata aku tak sungguh. Sebab aku tak ingat. Nabi suka bagi. Ada je bagi. Tak tahu bagi habis lagi. Hingga akhir sekali Nabi kata tak. Da'hu fa inna li sahibil haqqi maqala. Sungguhnya dia ada hak nak kecek. Sebab kita janji nak balik utama. Tak ada. Dia ada hak nak kecek. Akhir sekali Nabi kata kepada sahabat dia tak. Yang ni orang Tina Khawlah bintu Hakim Ibn Umayyah. Semua dia bayar dia dulu. Apalah bayar sudah tak? Tengok. Saya nak meweh kota Nabi. Learning ambil barang sudah. Lalu depan Nabi tak. Dia kata kena, jazakallahu khaira. Terima kasih Tuhan balas kebaikan kepada kamu wahai Muhammad. Faqad ufita wa atabta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika khiyaru ibadillah al-mufun al-mutayyibun. Allahu akbar. Terima kasih wahai Nabi, Tuhan balas kebaikan kepada kamu. Sungguhnya kamu dah sempurna janji kamu dan kamu tak ada orang baik. Kata Nabi. Saat ni mungkin Nabi ni kata molek Nabi lah. Ni kata kesih kalau kita ni buat kamu molek kepada orang tak gaduh. Buat apa kita mikir belaka. Sebenarnya kita nak contoh lagi ni masa ni kita bagilah kita sekarang sampai lagi ada apa nak bagi lagi di sifat al-hilmu di sini dipersilakan. Alhamdulillah. Habis dah habis sifat ilmu. Ada lagi. Nanti kita sambung. Sebenarnya ada orang panggil apa? Selepas daripada tu iaitu contoh daripada tarbiyah Nabi SAW, bagaimana Nabi ni jadi sebagai murabbi ni kepala mana. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan lah. Minggu depan kita pastilah kena ambil 3 jam. Kena sahabat minggu depan insyaAllah. Tapi sebelum kita nak selesai daripada hari ni, kita akan masuk sikit mengenai dengan sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita bagilah sifat ilmu ni Ustaz Ramli, nanti insya-Allah kita akan sambunglah insya-Allah sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sifat tawaduk Nabi, sebenarnya sifat tawaduk ni kita makruf sifat tawaduk Nabi, tapi kita nak mari tengok contoh-contoh yang dicerita oleh sahabat Nabi, bagaimana Nabi ni dia ada tawaduk dia. Orang panggil kata bukan perkataan sajalah cerita kata Nabi ni gini-gini, tapi hitkan royak ataupun cerita sungguh hata masa ning dengan orang ning Nabi tawaduk biasa ning. Dan juga yang pertama sekali hadis yang diriwayat oleh al-Imam At-Tabarani. Nabi SAW Abdullah bin Abbas kata bala mana anna Rasulullah kana yajlisu 'ala al-ardi wa ya'kulu 'ala al-ardi wa yaqilu asy-syah ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير.
Nabi SAW tengok sifat tawaduk dia. Ni cerita daripada sahabat dulu. Kata satunya Nabi ni duduk duduk bawah ya, maknanya kata tak ada duduk kat tinggi sangat lah. Alal ardi ni maknanya kata duduk tanah lah. Kalau sahabat duduk tanah, Nabi duduk tanah hati. Tak ada kata Nabi nak pelak dia orang, walaupun dia sebagai pemimpin, sebagai ketua pun tak ada. Tawaduk Nabi SAW. Makan apabila duduk bawah pun makan lek bawah. Panggil kata ikat kambing, pera kambing. Nabi pera kambing. Ya, pera kambing, ikat kambing. Dan juga orang panggil kata terima, minta daripada orang susah ataupun hama-hama mari minta gapo dia, Ni nak kata sifat tawaduk Nabi SAW, yang mana sifat seperti ini Abdullah bin Abbas cerita ni tak ada sebenarnya. Kalau kita nak pergi tengok kepada ketua orang-orang lain selain pada Nabi SAW, kita tengok kepada ketua Faris Persia, nak pergi tengok kepada ketua Rom, tak ada pesaning lah. Semua itu pakai duduk tinggi belakang, pakai baju janggut belakang, tapi Nabi tak. Pera kambing. Pera kambing tak ada. Nabi ni pakai makan ni, tempat duduk dan juga perah tusu. Kambing ni, hak ni tunjuk cerak kata sifat tawaduk Nabi ni sangat mulia, sangat besar adanya pada Nabi SAW. Kerana orang perah tusu kambing tak ada. Raja mana buat, turun pergi buat, tak ada lah. Mana kata bukan buat untuk nak rakyat tengok dak. Mana kata biasa hidup dia duduk dengan perah tusu kambing. Nabi SAW lah. Kalau raja, kalau ketua lain, mari juga mari kita buat kongkangnya. Buat kongkang ambil apa. Tapi Nabi tak. Nabi ni biasa dia ni duduk kat sini, perah kambing, perah tusu kambing. Itu contoh yang dicerita oleh Nabi daripada sahabat. Yang kedua, hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Abu Dawud. Abdullah bin Amr bin As dia cerita kata, ma ru'iya Rasulullah SAW ya'kulu muttaki'an wa la yata'u 'aqibahu rajulan. Nabi SAW tak ada biasa we tengok. Tak ada biasa we fok kami boleh tengok ataupun fok kami tak biasa tengok. Nabi apabila makan ni makan duk nyana sedap. Senang. Tunjuk kata kesenangan makan sedap di tempat sedap kisi besar, tak ada biasa tengok. Fok kami tak biasa tengok. Abdullah bin Amr bin As riwayat. Satu. Yang kedua, fok kami tak ada biasa tengok. Nabi jalan gimana kata redeng ni ada bodyguard dua orang duk tepi, tak ada. Nabi ni nak pergi mana kisah dia tawakal, tak ada, tawaduk, tak mesti kata ana qadar dia, ana mari dia tepi sikit. Usama bin Zaid mari dia tepi sikit. Zaid bin Harisah mari dia tepi, jalan kongkrong Nabi supaya dengan pemimpin ataupun ketua zaman ni tak ada. Ini nak tunjuk kata tawaduk Nabi SAW, nak tunjuk cerak kata Nabi biar makan ni tak makan nyana seneda. Kerana manusia yang makan nyana tu Allah silbiyat ni mana kata tak molek lah. Adat tak ada adat makan ni nyana duk tak ada. Tak ada. Kerana sifat makan dengan nyana tu kurang mana nak syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Kerana Nabi tak ada. Nabi ni orang yang paling syukur banyak sekali terhadap nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga contoh yang ketiga, hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad. Aisyah dia cerita pada mana? Isteri Nabi cerita di. Isteri Nabi cerita kata pada mana? Nabi ni biasa dalam rumah buat gapo. Sahabat lain tak nampak. Dalam rumah Nabi buat gapo? Luar rumah tak ada kecek dah. Kerja besar, kerja sibuk, kerja pemimpin, kerja go-to-go ni banyak. Kerja Nabi, sibuk. Tapi masuk dalam rumah pun dia buat satunya jahit baju dia. Baju dia cari-cari, jahit. Kasut dia ni sapu. Sapu. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rijal fi buyutihim. Wah, kerja orang atas buat gapo dalam rumah buat belakang. Dan juga ada lagi hadis-hadis yang Aisyah yang kata kadang-kadang Nabi pun tolong juga kerja isteri dalam rumah. Bukan kerja lelaki ataupun kerja dia sendiri dak lah, kerja isteri pun Nabi buat je. Itu nak tunjuk kata walaupun dia jadi Nabi dah, jadi suami dah, sifat tawaduk ada. Kerja isteri tolong, kerja diri pun tak usah isteri buat. Kadang-kadang boleh buat diri. Kerana apa tak boleh buat kerja hala-hala kecil-kecil dalam rumah. Boleh buat kerja besar luar rumah, buat apa tak boleh buat kerja hala-hala. Itu nak tunjuk kata sifat Nabi SAW yang sangat tawaduk. Dan juga sebenarnya Nabi SAW sangat galak kita biar ada sifat tawaduk. Biar ada sifat tawaduk. Dan juga sangat lari kita. Sangat usaha nak menjauhi kita tak sewi dekat, tak sewi ada sifat-sifat takabur. Kerana sifat yang lawan dengan tawaduk sifat takabur. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim
Nabi kata bala mana la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak akan masuk syurga seorang daripada kalangan kamu ini kalaulah ada dalam hati dia itu mithqalu dzarratin, satu biji daripada sifat takabur, tak masuk syurga. Allahu akbar. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanah. Orang lelaki ataupun seorang ni dia suka nak baju dia molek, comel, cantik, kasut dia comel, cantik. Nabi jawab kata mana? Tak apa, Tuhan kasih, Tuhan suka benda molek. Innallaha yuhibbul jamal, innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi al-kibr iaitu batarul haq. Megah, makna kata tak terima, tak turut, tak amal dengan kebenaran, tahu tapi tak buat. Kerana al-kibr sini dia dua jenis. Nabi kata batarul haq wa ghamtun nas. Satunya tahu kebenaran tapi tak terima kebenaran. Mayyam rab sajatam. Hak ni yang paling bahaya sekali, seperti mana orang kafir yang dengar apa yang Nabi SAW biasa mengajak dia tapi tak dengar, tak terima, tak rasa turut. Hak ni orang panggil takabur. Yang kedua iaitu usaha nak mengangkatkan diri ni, we tinggi daripada orang, we mulia, dalam mata dia kata akulah yang paling hebat sekali, yang paling mulia sekali, yang paling gangok sekali, yang paling cantik sekali. Ni orang panggil salah satu sifat yang takabur juga. Dan juga seterusnya, contohnya dalam satu headcan, iaitu headcan semasa hijrah Nabi SAW. Hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana hadis ini yang dicerita oleh Urwah bin Zubair. Dia cerita balah mana semasa hijrah pergi kepada Madinah, duk berehat, duk gapo tu duk berehat bersama. Apabila sampai kepada kawasan dekat Madinah, orang Ansar mari terima Nabi SAW. Nabi rehat, sahabat dia rehat. Faqama Abu Bakar linnas. Dia rehat, semasa dia rehat tu Abu Bakar naik mari tamnati. Panggil manusia, kecek dengan manusia. Kecek dengan manusia, tapi Nabi duduk dia lagi. Tetekala masa tu orang Ansar mari sapa Ansar. Kadang-kadang setengah orang tu tak kenal Nabi SAW, tak biasa tengok muka Nabi. Melekat orang awuso, orang kibar, orang besar-besar tua-tua tu biasa pergi mubaya'ah ataupun masuk Islam, boleh kenal biasa jumpa Nabi tu, tak apa biasa jumpa Nabi. Tapi ada orang Ansar, orang Madinah yang tak biasa jumpa dengan Nabi. Abu Bakar nak diri kecek. Nak diri kecek, semasa Abu Bakar kecek tu, nampak matahari tu pergi panah badan Nabi. Makna kata Nabi ni kena matahari, panah lah. Abu Bakar ambil kain dia, baju dia ni pergi katuk. Makna kata ditapih, pergi sekat tak sebi panah ni kena Nabi SAW. Orang duk pahal kata Abu Bakar ni adalah Nabi dah. Orang duk pahal, orang Ansar duk pahal mula-mula sekali ni, duk pahal kata Abu Bakar semasa Abu Bakar diri naik. Tapi apabila matahari kena panah Nabi ni, Abu Bakar ambil kain dia tu, tapik ataupun sekat tak seri panah ni kena kepada Nabi SAW. Di sini nak kata, ulama wajah kata sifat tawaduk Nabi ni iaitu di segi pakaian. Pakaian Nabi dengan pakaian Abu Bakar ni tak beza. Kalau tunjuk kata Abu Bakar nak kalau kita nak wajah kata Nabi SAW nak pakai pakaian yang beza, yang hebat lebih daripada Bakar, boleh ke tak? Boleh, kerana dia adalah ketua, dia adalah pemimpin. Tapi Nabi tak buat. Tapi Nabi tak buat. Tapi Nabi nak jadi contoh yang baik. Kata walaupun dia adalah jadi pemimpin, jadi ketua, tapi dengan sifat tawaduk Nabi SAW, Nabi tak apa, pakai kain biasa serupa dengan sahabat, tak ada apa. Tak pasti kena beza dak lah. Ketua pakai baju sinar sikit. Anak apa kata orang yang turut jadi orang bawah daripada kita pakai baju buruk tu bukan. Tu bukan salah. Ini ada nak kata kedua daripada Nabi SAW. Dan juga yang terakhir sekali insya-Allah pada peperangan Badar, yang mana unta tentera Islam ni 70 ekor, orang semua 313, 314 ataupun 317. Itu riwayatnya cerita. Tapi nak kata 300 lebih lah. Unta ada hanya 70 ekor. Makna kata satu aku sendiri pun nak gila juga. Dia gila dengan Ali. Ali bin Abi Talib, dia gila dengan Marsad bin Abi Marsad. Sehingga sahabat dua orang tu, Ali dan juga Marsad ni, tak jong lah nak Nabi jalan ni. Nabi, naiklah atas unta. Fak kami nak jalan. Nahnu namshi anka. Fak kami nak jalan diri. Tapi Nabi tak say. Ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Dah.
Aku orang yang patut nak jalan ni, aku ni gagah sama mu ya. Aku bergagah nak jalan, mu gagah nak jalan, mu gagah jalan, aku bergagah nak jalan juga. Orang yang jalan, orang yang tahu tak sejalan tu, orang tu orang lemah semua. Aku bukan orang lemah, orang gagah aku. Dan juga aku pun nak harap pahala seperti mana kamu harap juga. Kalau kamu jalan, nak pahala yang banyak, aku pun nak juga. Kerana Nabi orang yang paling segera sekali untuk nak buat kebaikan, segera sekali untuk nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tunjuk kata sifat tawaduk Nabi SAW dengan sahabat dia, dan juga dengan budak. Kadang-kadang sifat tawaduk main kola dengan budak-budak. Seperti mana hadis yang yang dicerita oleh Anas bin Malik, dia cerita pada mana? Dia cerita kata Nabi ni biasa main kola dengan budak-budak pada mana. Dia kata kecek dengan adik Anas kecil, kata ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Dia buat gapo? Dia main burung. Budak dia main burung, Nabi tegur kalau ni nak tunjuk kalau salah satu istifadah, faedah yang dapat daripada hadis ni yang diriwayat oleh Al-Imam Bukhari, nak tunjuk kata Nabi ni sekolah kecek walu sekolah dengan budak-budak kecil, main dengan budak kecil. Tapi hari ni orang tua becih budak-budak itu yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah dengan masa yang terhad. Maka habis sifat tawaduk dengan sekadar ni. Insya-Allah kita akan sambung hak Ustaz Ramli, dan juga kita akan sambung sifat-sifat yang terakhir yang pada halaqah yang terakhir pada minggu depan. Maka pada hari ini cukup sekadar ni. Minta maaf, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا رمضان يا نفحة